Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan melayari Amir Hijaz Fans. Apa khabar anda semua? Saya sentiasa mendoakan agar anda bahagia dan sihat walafiat. How are you? Fu Wei. Sekarang ni Fu Wei adalah orang pertama. Seringkali Fu Wei adalah orang pertama muncul bersama dengan Syah Ibrahim, Saudara Ibrahim Cik Muda, Openg Temu, Latif Atif, Saudara Markim Kama Ismail, ZMK Makmur, Muhammad Fauzi Buang, Samsul Anwar, Muhammad Izwan, Hafizi Ikhwan, Kamarudin Dians, Muhammad Radhi. Apa khabar semua? Rosli Le ya. Roy Pa. Waalaikumsalam. Thomas Tan, how are you? Awi Rose, SG Tan, Syamuddin Ishak, Amaruddin Sagi, Badrin Abu Bakar, Waalaikumsalam. Satu Malaysia, terima kasih. Muhammad Razali Mustafa, Abu Nems, Muhammad Shah, Zaini Maidin, serta teman-teman lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf dan saya akan santuni selepas usai pencerahan saya malam ini. Okey saudara, banyak persoalan malam ini nak bercakap. Sebelum itu saya harus memberi laporan tentang kedudukan COVID-19. COVID-19 hari ini hari Rabu 9 Jun. Nampak gayanya keadaan masih lagi tidak begitu baik sebab ada peningkatan. Tiba-tiba semalam dah elok dah. Dah 2 malam dia turun angka 5,000, hari ini naik balik 6,239. Jumlah keseluruhan mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah kembali 633,891 orang dengan 75 kematian pada hari ini saudara ya. Jumlah keseluruhan warga kita yang tewas kesan daripada COVID-19 adalah 3,611 orang. Di Perlis nampak gayanya ada peningkatan balik. Semalam 1, hari ini 4. Di Kedah ada pengurangan, semalam 148, hari ini 135. Tapi di Pulau Pinang ada peningkatan balik. Anak-anak mami kena jaga no. Semalam 185, hari ini naik lagi. 2 hari berturut-turut di Pulau Pinang ada peningkatan serangan virus corona di Pulau Pinang. Hari ini 194. Tapi bagaimanapun di Perak, alhamdulillah dia susut balik. Semalam 225, hari ini 175. Tetapi di Selangor selepas 2 hari dia ada lega 1,300, 1,500. Hari ini dia meningkat balik kepada 2,291 orang. Dia jumlah warga Selangor yang telah pun dijangkiti oleh virus corona adalah 207,335 orang. Ini di Selangor. Di wilayah Persekutuan juga ada peningkatannya. Selepas 3 hari berturut-turut dia 400, hari ini melonjak kepada 704 orang. Jumlah warga wilayah Persekutuan yang dijangkiti oleh virus corona adalah 64,542. Di Putrajaya susut semalam 27, ini 17. Di Negeri Sembilan nampak gayanya tidak begitu baik. Kedudukan di Negeri Sembilan masih lagi berlegar pada angka 500. Dah berapa hari tu? Selepas 800 dia turun 500, 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut. Tidak ada kelegaan ya saudara, sebab hari ini jangkitan virus corona di Negeri Sembilan berjumlah 507 orang. Tidak ada kelegaan saudara. Di Melaka ada susut semalam 314, hari ini 150. Di Johor juga nampak gayanya tidak susut, masih lagi berlegar pada angka 400. Selepas dia meningkat 3 hari lepas 355, hari ini 468. Ya, di Pahang juga ada meningkat. Semalam 157, hari ini 232. 2 hari berturut-turut dia meningkat. 3 hari lepas adalah 59. Di Terengganu juga nampak gayanya ada peningkatan balik. Selepas dia susut semalam dia daripada 117 dia pergi 106. Hari ini dia melonjak 171. Begitu juga di Kelantan. Saya hairan lah sebab di Kelantan dah 3 hari elok dia duduk dalam kedudukan 200. Tiba hari ini meningkat kepada 340 orang. Jadi warga di Kelantan hati-hati. Terima kasih Datuk Sri Yunus, selamat bertemu kembali. Jadi di Kelantan 340. Ada peningkatannya agak begitu ketara dan tinggi lah saya lihat benda ni.
Jadi warga Kelantan kena berusaha lah. Di Sabah susut semalam 350, hari ini 232, tetapi tidak di Labuan. Di Labuan masih lagi berlegar pada angka 200. Semalam 191, hari ini 200. Tetapi di Sarawak ada susut nilai turun daripada 707 kepada 419. Itulah kedudukan laporan yang sempat saya berikan berhubung dengan COVID-19. Sebab saya juga sedih lah bila saya menatap satu kiriman ataupun kenyataan dalam bernama melaporkan bahawa pengurusan jenazah di hospital, terutama di Hospital Besar Kuala Lumpur dan sebagainya, nampaknya makin meningkat, dan ada mayat-mayat yang terpaksa menunggu giliran untuk diuruskan kerana kadar kematian akibat COVID-19 yang tinggi di negara ini. Agak kini bukan hanya meruntun jiwa banyak pihak, tapi turut menyebabkan Institut Perbuatan Forensik Negara IPFN berdepan dengan situasi getir apabila mereka mengalami masalah tunggakan dalam pengurusan mayat-mayat. Jadi berbeza dengan pengurusan jenazah terdahulu yang bukan COVID-19, pengurusan kes kematian selalunya dilaksanakan dengan biasalah cek apa semua, tapi yang ini COVID-19 dengan penuh berhati-hati. Demikian menurut kepada kenyataan daripada pakar perubatan forensik Hospital Kuala Lumpur, Dr. Salma Arsyad. Beliau mengatakan bahawa peti-peti simpanan mayat sedia ada di IPFM kini tidak mencukupi, dan mangsa kematian kini diletakkan dalam kontena. Dalam kontena pun hanya boleh memuatkan antara 12 hingga 20 mayat saja. Dan keadaan begini bagi mayat warga Islam untuk ia tidak dikafankan mengikut kebiasaan tetapi dengan plastik dan sebagainya, tapi mereka yang menguruskan untuk cara pengkebumian mayat-mayat ini juga sudah semakin letih, kerana sampai hari ini tengoklah banyak sangat. Jadi untuk itu saudara, kita berusaha agar kita dapat menghindarkan jangkitan virus corona yang agak berbahaya. Okey saudara, kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah, kita yang mana beragama Islam, kita sedekahkan Al-Fatihah, mendoakan agar roh mereka ditempatkan di sisi orang-orang yang beriman dan ditempatkan orang yang dikasihinya. Tapi kepada bukan Islam, kita mengucapkan takziah kepada warga dan keluarganya, saudara, pada waris-waris mereka. Baik saudara, tazkirah pendek saya hari ini, kita kena ingat bahawa tugas kita bukanlah untuk terus berhasil. Ingat saudara, setiap yang kita lakukan bukan akan melihat keberhasilannya waktu itu juga. Kerana tugas kita adalah untuk mencuba. Kerana mencuba itulah kita akan menemukan sama ada keberhasilannya ataupun tidak. Kerana seburuk apapun seorang itu pasti terdetik di hatinya untuk berubah. Jadi sekiranya itu adalah anda, jadi yakinlah pada diri anda sendiri dan tetapkanlah pendirian untuk terus kita istiqamah. Bila kita mengusahakan sesuatu, kita harus istiqamah. InsyaAllah akan membuahkan kejayaan. Dan kita mungkin tidak boleh perbaiki kembali masa silam, tapi kita boleh memperbaiki ataupun memperbetulkan daripada masa silam itu supaya masa hadapan kita itu lebih teratur. Ya saudara, kerubung clear. Okey, terima kasih saudara Samsul Syam. Okey, saya itulah tazkirah pendek saya hari ini. Tajuk ini saya salam impian moratorium dan kumpulan wang sebenar pekerja RM10,000. Saya akan mengutarakan ini walaupun saya tahu perkara ini tidak tuntas, masih lagi menimbul tanda tanya di kalangan warga, tapi nak buat macam mana saya harus menyuarakan juga agar mereka prihatin, dapat merasai degup jantung warga kita yang semakin tertekan, yang semakin lenjan, yang saya katakan semalam, hidup yang semakin susah. Jadi kalau kumpulan wang sebenar pekerja tidak mampu untuk mengeluarkan wang mereka sekarang ni, masih lagi bercuti. Ini masalahnya, pejabat kumpulan wang sebenar pekerja ditutup lagi. Jadi ayat nak berusaha pun tak boleh. Dan bank-bank masih lagi menimbul persoalan berhubung dengan moratorium, sebab bank negara belum lagi membuat kenyataan bahawa semua peminjam-peminjam boleh mendapat moratorium secara pukal. Saudara, dan cuma saya ingin menyambung pesanan yang Bapak Mulia Tengku Razli Hamzah ada kena sampaikan setiap malam, memberi peringatan kepada rakyat. Kerana kalau negara kita berbelanja,
tanpa had. Satu ketika nanti kita akan berhadapan dengan suasana bahawa negara akan muflis. Okey. Itu kegusaran yang orang boleh tegur tadi sebab beliau bekas pegawai Menteri Kewangan. Dia tahu sangatlah apa yang akan berlaku kalau berbelanja tanpa had. Sebab itu kita minta parlimen dibuka dengan segeranya. Baik, saya tajuk perbincangan kita malam ini adalah siapa calon Perdana Menteri. Ini persoalannya ya, semua orang nak tahu. Tapi saya akan cuba untuk memberi pencerahan. Ingat saudara, ini bukan untuk kempen sesiapa. Saya sekadar memberi pencerahan. Jangan saudara merasakan bahawa saya bias, orang suka. Tidak, saya memberi pencerahan who's who. Okey saudara. Tapi sebelum saya memberi pencerahan ini, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir sudah menghantar kiriman dekat saya pantunnya Saban malam. Bersama-sama untuk kita berkongsi pantun Pak Nazir. Lebih Assalamualaikum tu, buka je dah problem betul, suara tak ada, saya tak tahu. Saya akan berusaha. Ini bukan kemampuan saya. Kalau sebab ada teman boleh dapat, tak dapat itu ini tak tahulah dia orang ni apalah, kenapalah mereka melakukan tindakan sebegini. Cuma saya katakan bahawa yang terbaiknya semua teman-teman bukan like, share dan juga invite dia orang dan masuk. Masuk dalam Amir Hijaz fan ini, dia panggil subscribe. Jadi kalau itu saya ingat mudah, tak ada masalah. Jadi share dengan kawan-kawan. Mungkin kawan kita tak share, jadi dia tak dapat, kena tak dengar, ada gangguan dan sebagainya. Jadi share, of course like tu untuk memberi semangat kepada saya. Saya melihat bahawa ramai ada like, dan juga bila share, like dan subscribe supaya semua kawan-kawan kita dapat mendengar ataupun mengikuti pencerahan yang ingin saya sampaikan. Baik, apa kata Pak Nazir? Dia kata ayam katik pandai bermegah sambil bermain di sini sana. Orang politik berhentilah telagah, kasihanilah marhain, kini merana. Saya melihat bahawa Pak Nazir jiwanya begitu meruntun, bila gusar melihat marhain yang semakin tertekan, sedangkan orang politik ini terus bertelagah sama sendiri. Sebab itu bila mengirimkan pantun ini, ayam katik pandai bermegah sambil bermain di sini sana. Orang politik berhentilah bertelagah, kasihanilah marhain, kini merana. Katanya lagi makan karas, minum serbat, selepas meratah ikan gelama. Sekampit beras berjenama hebat, terjumpa antah buruklah jenama. Jadi kalau kata satu jenama beras itu baik, selalunya tak perlu nak tampi dan sebagainya. Tiba-tiba jenama yang hebat itu ada antah. Begitulah juga kehidupan kita. Bila ada antah tu buruklah nak jenamanya. Selama hari ini pimpinan kerajaan dilihat baik, tapi ada antah dalam kepimpinan kerajaan membuatkan buruklah nama kerajaan kita ni. Itu keadaan saudara. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman yang cukup indah bahasanya. Saya ingin memberi peringatan bahawa saudara yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube atau Instagram atau apa saja, bahawa anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab. Jadi kalau ada komen atau respon daripada orang, itu tanggungjawab anda. Saya hanya bertanggungjawab atas apa yang saya lontarkan dan kita berkomunikasi bersama. Itu saja saudara ya. Dan saya mengharapkan kalau boleh bila saudara menghantar kiriman, gunakanlah bahasa yang baik-baik, sebab saya tengok banyak lagi pelayar-pelayar bukan hanya di kalangan warga bangsa Melayu, daripada warga keturunan India, keturunan Sing, keturunan Tionghoa, dan juga di luar negara. Jadi gunakanlah bahasa yang baik-baik. Kalau saya nak beri komen, janganlah maki hamun, mencarut dan sebagainya saudara ya. Terima kasih Saudara Faizal Aris dah share. Dan hari ini saya agak terkesan sebab saya menerima kiriman pagi tadi daripada Saidina Afha. Saidina Afha ni saya ingat dia duduk kat Jeli rasanya. Dia kata bahawa dia ada sedikit ingin meluahkan perasaan hatinya. Dia kata bahawa beliau adalah merupakan sebagai rakyat yang terkesan dengan keadaan situasi hari ini. Dia kata saya hanyalah peniaga kecil yang hanya sekadar dapat menampung kehidupan anak dan isteri. Cuma dalam keadaan situasi COVID ini dah hampir lebih setahun setengah,
dia kata keadaannya bertambah teruk tertekan. Hidup makin parah dan terlalu terkesan dalam keadaan semasa. Jadi orang kata cukup-cukup makan dan kadang-kadang sewa rumah, bil api dan air pun tak boleh nak bayar. Jadi itulah dia kehidupan semasa yang saya alami. Cuma dia kata hari ini saya rasa amat sedih dan terkilan sangat-sangat. Kerana 2 tahun lalu, ceritanya 2 tahun dulu, beliau pernah kena saman sebab merokok di tempat awam. Jadi tiba-tiba hari ini beliau menerima surat daripada Kementerian Kesihatan. Pegawai Kesihatan datang dan berjumpa dengan beliau, memberi satu surat mengarahkan dia hadir ke mahkamah. Dan sekarang ni dia tinggal di Jeli, di Kelantan. Mahkamah pula di Bentong. Jadi jauh sangatlah daripada Jeli ke Bentong dalam keadaan sekarang. Dia sepatutnya Kementerian Kesihatan, Legal Department, bahagian undang-undang. Dalam keadaan sekarang ni janganlah sangat rigid secara, kalau boleh relax. Orang susah sekarang ni. Jadi saya amat terkesan. Saya kesianlah dengar keluar hati daripada Saidina Afar. Bersabarlah saudara. Sebab dia kata beliau betul-betul terkesan dalam keadaan begini. Kehidupan ditekan pula dengan kerajaan dan dimerasakan seolah tak bertimbang rasa. Saya merasakan ini bukan kerajaan, ini pegawai-pegawai perundangan di Kementerian Kesihatan. Mereka sepatutnya lebih bertimbang rasa kalau tengok saman hantar ni ke Jeli. Orang daripada Jeli nak pergi ke Bentong, dan dia pula macam mana dia punya latar belakang kehidupan dia. Kalau dia mempunyai syarikat besar lain, tapi kalau meniaga kecil-kecilan begitu, kalau boleh dipending-pending lah dulu. Jadi saya memberi cadangan pada saudara, kalau boleh jangan tak adil. Kalau tak adil, saudara dianggap sebagai menghina mahkamah. Jadi elok berurusan segera dengan pejabat kesihatan, minta dia dihantar, minta tangguhan. Dalam keadaan sekarang takkan nak panggil lawyer pula kan, nak panggil tuan lawyer kena bayar pula. Jadi inilah keadaan rakyat. Ini dia kata kalau tak bayar nanti saya kena masuk penjara ataupun kena denda sampai RM10,000. Saya bertabahlah saudara. InsyaAllah ada ruangnya. Saya tahu memang kita mengaku kesilapan. Dia nak buat macam mana isap rokok tempat awam. Dia biasalah. Tetapi bagi saya pegawai perundangan tak sepatutnya lah mengambil tindakan sekarang. Tunggulah masa yang sesuai. Nampak gaya saudara, saya perhatikan bahawa total lockdown ini akan ditangguhkan. Sebab hari ini hari ke-9, bahawa sebenarnya 5 hari lagi 14 hari. Bila 14 hari, sama ada disambung ataupun tidak, tapi saya melihat daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan bahawa total lockdown ini akan berterusan. Kerana tanda-tandanya belum ada pemulihan. Sebab bila kita tengok jumlah kematian, jumlah yang dijangkiti naik balik. Sebab itu saya mengharapkan warga net supaya kita kalau boleh berusahalah untuk kita mengurangkan, agar supaya kita terasa sangat hidup kita terkongkong, duduk di rumah, terkurung di rumah. Ini bukan terkurung saja, terpenjara di rumah dengan keadaan kehidupan yang susah. Bekerja, kita nak bekerja pun tak boleh, nak cari rezeki pun tak boleh. Astaghfirullahalazim. Saya bersimpati dengan saudara. Jadi nampak agaknya lockdown ini akan 3.0, 3.1 lah gitu ya. Sebab itu, dan saya cuma ingin menyuarakan keluhan ibu bapa berhubung dengan anak-anak mereka yang sekolah akan dibuka semula selepas lockdown tempoh 14 hari, bahawa pembelajaran dari rumah akan bermula. Jadi kerajaan, kementerian pendidikan, segerakanlah sebab dah janji, bajet dah dapat, duit dah digunakan untuk membekalkan peranti dan juga komputer pada pelajar-pelajar kita. Sebab sehingga saat ni baru 13,000 saja. 13,000 daripada 150,000 unit yang dijanjikan. Usahakan nak tambah. Yang peruntukan 150,000 pun tak selesai. Baru dia setakat Jun ialah 13,000 je yang dapat. Jadi Kementerian Pendidikan mesti ia bertanggungjawab. Peruntukan dah dapat. Janganlah bagi alasan sebab Jirin kata bahawa dia kata bahawa pemberian ini pemberian agihan 150,000 komputer ribu ini hanya akan dapat dilaksanakan sepenuhnya pada bulan September. Halo brother, kalau begitu carilah pembekal-pembekal lain. Bahawa pembekal itu sudah gagal untuk membekalkan selama masa kamu memberi award tender kepada mereka. Sepatutnya mereka mesti melaksanakan secara tuntas. Inilah masalahnya kalau kita memberi kontrak kepada orang membekalkan komputer dan sebagainya dalam keadaan tergesa-gesa dan tidak cek latar belakang. Ini keadaan sebenarnya.
Di sinilah kadang-kadang menimbulkan persepsi apakah ada perbincangan di luar harga kontrak, di luar nilai kontrak. Sebab kalau menteri dah cakap dijangka selesai bulan September, daripada bulan berapa kita dah ada bajet dari 2020? Takkan setahun nak buat bangunan, okey kita setuju. Ini beli, order aja. Kalau syarikat dia dah Fujitsu ke Samsung ke, terus telefon saja. Apa ada masalah? Kenapa nak tunggu sampai bulan September? Kementerian Pendidikan mesti berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Anak-anak takkan nak biar begitu saja. Jangan ingat kamu menteri boleh lepas segalanya. Anda juga, saya harap supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah kena masuk ke Kementerian Pendidikan. Suruhanjaya Pencegah Rasuah wajar masuk menyiasat, meneliti tentang kontrak pembekalan komputer sejumlah 150,000 unit. Bukan sikit. Kalau satu komputer tu nilai 2,000, berapa? Kalau 150 dah 30 juta. Jadi janganlah syarikat yang membekal kata boleh main-main. Kalau anda gagal boleh di compound. Kalaulah tak cukup duit kerana harga itu di bawah, tak tahulah saya, kalau adalah sembang luaran. Ini keadaan sekarang ni, saudara. Saya harus memperjuangkan soal rakyat. Tuanku Saudara Ali Abdul Latif, tuanku Selangor pun dah murka betul. Rakyat pun sekarang murka kalau anak-anak tak ada komputer, macam mana nak belajar dari rumah? Mereka yang layak. Ibu bapa, kalau nanti besok ibu bapa beli komputer, dah buka pula sekolah. Ini saya kata pengong ni dong ni. Itu keadaan saudara. Kita mengharapkanlah, jangan biar rakyat nanti bercakap saja. Menteri buat pengumuman. Tapi akhirnya apa? Hampir. Saya juga ingin menyatakan bahawa Barisan Nasional akhirnya selepas 3 kali postpone, 3 kali ditangguhkan, akhirnya malam tadi mesyuarat Barisan Nasional telah pun berlangsung dengan jayanya. Semua presiden-presiden 4 parti yang bernaung dalam gabungan Barisan Nasional bersama dengan Presiden Barisan Nasional Datuk Zahid Hamidi dapat melaksanakan mesyuarat untuk menentukan ada hal tuju Barisan Nasional sebagainya. Dan cuma satu benda yang agak melegakan kita, bahawa Barisan Nasional, kepimpinan Barisan Nasional setuju dengan pelantikan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir sebagai Sutradara Agung. Sebab yang nak sangat jawatan itu adalah Datuk Isyamuddin, sebab beliau sebagai berdari. Tak itulah kabarnya dia tak chip in. Artinya kalau buat mesyuarat pun dia tak hadir lah. Ada orang beritahu, orang mengatakan bahawa dia sekarang ni katanya kuarantin kesan COVID-19. Tetapi kalau kuarantin di rumah pun takkan tak boleh buka komputer. Rasanya mungkin merajuk pula beranak lah. Sebab jawatan Sutradara Agung Barisan Nasional penting saya. Sebab Sutradara Agung inilah menentukan calon-calon pilihan raya. Juga adalah termaksud bersama dengan Presiden. Senarai semua calon-calon Barisan Nasional disiapkan, walaupun datang daripada negeri-negeri, daripada bahagian-bahagian, yang akhirnya Sutradara Agung disembahkan kepada Presiden Parti. Ini penting, sebab itulah nampak hari yang royan dengan ada orang tak dapat jawatan sebagai Sutradara Barisan Nasional tu. Itu keadaannya saudara. Dan saya tak kisah sangat lah. Tapi nampaknya Barisan Nasional sudah mula menyantun kesepaduan. Cuma dalam Kerajaan Perikatan Nasional, dalam PBM sudah ada nampak bibit-bibit perpecahan. Saya sudah nampak bibit-bibit perpecahan sebab hari ini sudah keluar kenyataan yang kekecewaan, iaitu daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ridwan, kerana beliau kini tidak lagi dipanggil menghadiri mesyuarat dalam Majlis Keselamatan Negara. Sepatutnya beliau adalah menteri Jabatan Perdana Menteri yang mentadbir atau menjaga hal-hal perkara-perkara yang bersangkutan dengan musibah negara, sama ada banjir, kebakaran, macam COVID semua ni. Tapi sekarang ni meringkut daripada satu wawancara beliau dengan sebuah media, sebuah akhbar, dia mengatakan mula-mula dia mengkritik bahawa dia kata cara pemberian vaksin ataupun suntikan vaksinasi dilakukan tidak mengikut cara yang sesempurnanya. Kita dah bercakap berbuih-buih dah. Tapi kali ini beliau mengesahkan bahawa apa yang saya lontarkan selama ini betul.
Kerana bila dia kata menyediakan kemah, buat dengan tempat-tempat yang dalam dewan dan sebagainya, ini membuatkan kerajaan terpaksa menyediakan banyak peralatan yang nilainya berjuta-juta ringgit. Sebab itu saya mengatakan kenapa tidak digunakan klinik dan hospital-hospital swasta yang ada. Malahan sebenarnya dia orang tak terfikir. Dia tak terfikir langsung. Apa yang dibuat oleh Datuk Seri Najib dulu tu boleh diguna pakai, tapi cadangan Datuk Najib semua dibuang. Kerana zaman UMNO Barisan Nasional, Datuk Seri Najib telah mewujudkan Klinik Satu Malaysia. Klinik Satu Malaysia di seluruh daerah, seluruh masyarakat, desa-desa pun ada. Dan kalau nak buat suntikan ini, vaksin ini, datang pegawai yang tahu tentang vaksinasi je. Boleh digunakan equipmentnya. Ini yang saya katakan bahawa mereka tidak menilai usaha orang. Boleh digunakan. Klinik Satu Malaysia ni boleh diguna pakai. Sepatutnya. Tapi sekarang ni banyak klinik Satu Malaysia ditutup. Kerana apa? Kerana masalahnya dendam. Kerana envy. Kerana merasakan idea ni ada Najib. Sebab itu saya katakan tidak ada keikhlasan mereka mentadbir negara ni. Kita UMNO Barisan Nasional, apa saja yang baik, dia katakan teruskanlah. Bukan boleh apa untuk kebaikan rakyat, boleh ikut kehendak kita. It's not at your own desire. Ini kemudian kemungkinan bagi saya ada pula mewujudkan peluang-peluang perbekalan. Boleh buat memberi kontrak dengan segera. Tak payah nak buat kontrak terbuka, negotiate ataupun membekalkan perbekalan ini secara running terus. Kalau satu tempat itu dibuat nak membekalkan kerusi, meja, pennya, dengan dia punya kelengkapan yang lain, dengan kanopi untuk orang duduk, untuk kemah dan sebagainya, itu semua duit kulus, kulus. Ini ada ruang untuk mereka membuat duit. Ini yang saya katakan besar kemungkinan. Sebab itu saya berkali-kali mengatakan Suruhanjaya pencegahan rasuah kena intai Kementerian Mesti ini orang yang dipertanggungjawabkan kerana mengendalikan pemberian vaksin kepada rakyat. Ini keadaannya orang tak fikir. Sedangkan kita dah ada. Kalau tak nak pakai klinik swasta, tak nak pakai hospital swasta, Datuk Seri Najib dulu dah wujudkan zaman beliau itu Klinik Satu Malaysia. Jangan selalu lupa. Itu yang terbaik. Semua daerah ada. Berapa puluh ribu ada. Boleh gunakan. Tapi kerana ego, kerana merasakan pertama ego, yang kedua buat apa nak ikut ini Najib. Ini ada ruang untuk boleh buat duit. Mungkin saya tak tuduh. Saudara, kerana bila perkara itu berlaku menimbulkan persepsi kita. Kita boleh merasa sanksi. Apakah keputusan yang mereka lakukan itu keputusan yang benar? Perlu apa kita buat suntikan vaksin di stadium? Perlu apa kita buat suntikan vaksin itu di tempat-tempat yang disediakan dengan kemah-kemah? Perlu apa? Saya dah kata pertama sekali kita boleh gunakan hospital swasta, kita boleh gunakan klinik-klinik swasta, kita boleh gunakan Klinik Satu Malaysia. Tapi mereka ego. Ini masalah dia. Pulang-pulang saya tak mau cakap apalah. Dia akhir ni sekarang ni sudah ada berantakan dalam Parti Pribumi apabila Datuk Wan dah mula jawati. Dia menteri jawatan Perdana Menteri dengan tugas-tugas khas. Datuk Muhammad Ridwan Yusof mendakwa beliau tidak lagi diundang ke mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. Pula dah. Saudara, bahawa mereka sudah mula berantakan dalam saat-saat akhir ini. Sebab itu saya katakan bahawa kabilah dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin ini sebenarnya kabilah yang kita panggil scheme of thing. Kabilah scheme of thing saya buat berhasap untuk mengulas malam esok. Scheme of thing ini sebenarnya gagal. Sebab you boleh buat dapat kuasa sementara tapi tak bertahan. Sebab nak jaga semua orang bukan mudah, saudara. Sekarang ni, kerana masa dia bercakap dengan Malaysia Kini, anggota Parlimen Bersatu itu juga mempersoalkan cara kerajaan menangani wabak COVID-19 terutama berkaitan dengan program vaksinasi. Dia sudah mengkritik. Sedangkan dia dalam kerajaan. Kenapa dia buat kenyataan terbuka? Artinya sudah ada perbalahan. Kini saya bukan anggota MKN. Dulu katanya anggota MKN, saya tak tahu apa yang berlaku. Kali terakhir saya bersama MKN adalah sebelum Hari Raya. Artinya dah lama dah bergaduh sebelum raya lagi dah saya. Jadi bagi kita terpulanglah.
Mungkin sebab itu hari ini apabila Tan Sri Muhyiddin menghadap Duli Yang Maha Pertuan Agong, sebenarnya hari ini adalah rutin biasa. Rutin biasa beliau sebagai Perdana Menteri memang dia kena menghadap Agong sebelum dia memanggil mesyuarat kabinet. Hari ini hari Rabu. Itu rutin biasa. Kalau kabinet itu bermesyuarat pada hari Jumaat, mana pagi itu dia kena mesti sembah pada Tuanku. Pertama sekali dia akan bercakap apa keputusan yang telah dilakukan minggu lepas. Yang kemudian apa yang akan dibincangkan. Benda tak lama pun sambil minum kopi, breakfast, Tuanku kita bincang ini begini. Jadi apa yang Tuanku nak. Sebab ini kena ingat, ini kerajaan agung, kerajaan Malaysia. Ini kerajaan raja berperlembagaan. Bukan keputusan Perdana Menteri. Jadi kena sembah pada Agong, Tuanku hari ini kami nak bincang masalah 1, 2, 3, 4. Yang minggu lepas kita dah bincang begini. Ada nak add in, ada pandangan daripada Tuanku. Tuanku kata why not begini. Okey, dia ambil note, maka barulah dia pergi mesyuarat kabinet. Itu kebiasaan daripada dulu sejak awal negara kita tubuhkan, daripada zaman Tun Abdul Rahman lagi. Mesyuarat kabinet mesti pagi itu dia seek an audience bila Agong. Cuma hari ini panjang sikit. Orang kata pendek, panjang dekat sejam, selalunya dalam 20 minit aja. Jadi pagi dia turun apa semua tu, dan bila dia keluar daripada istana tu nampak agaknya wajahnya agak sugul. Wajahnya sugul kerana walaupun dia kata pertemuan singkat apa semua, dia tak ada komen macam mana apa semua, tunggu pergi mesyuarat. Jadi sekarang ini apa nak jadi? Ini saya melihat saudara bahawa ada sesuatu sedang berlaku. Kerana selepas saja Duli Yang Maha Pertuan Agong menerima menghadap Tan Sri Muhyiddin, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim dipanggil, dititahkan untuk menghadap. Saya jangan lupa, kalau banyak orang lupa ya, waktu dulu yang minta nak menghadap dengan Agong dulu, Dr. Mahathir, Mak Sabu dengan Khalid Samad yang pergi ke istana tapi tak dapat jumpa dengan Agong, menghantarkan memorandum. Kemudian Agong pula respon dari saya, kemudian dia kata dia akan memanggil waktu hari yang sesuai. Masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada. Beliau berada di Port Dickson. Jangan lupa, tapi hari ini selepas Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipanggil. Jadi memanglah apa yang dibincangkan dengan Agong tak boleh cerita dengan orang. Jadi bagaimanapun bila reporter tanya dan sebagainya, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan tak ada, kita tak bincang soal ni, kita ada. Cuma dia kata apa yang ditekankan oleh beliau adalah keperluan bahawa ditamatkan darurat ini dengan SOP yang baik, dia kata yang lain. Kemudian mesti ada persidangan parlimen dan sebagainya. Dan saya lihat daripada kenyataan beliau, dia kata bahawa selama 1 jam pertemuan beliau dengan Baginda Pertuan Agong, beliau turut mengemukakan pandangan berhubung penamatan proklamasi darurat. Jadi Datuk Anwar menyerahkan laporan dan dokumen sokongan kepada Sultan Abdullah bagi pertimbangan Baginda dan merayu kepada Tuanku supaya menghalang penerusan ini sedaya upaya. Walaupun Tuanku mengatakan semua itu akan dibincangkan kemudian. Jadi dalam keadaan sekarang ini, isunya adalah besar kemungkinan saya melihat bahawa tak lamalah kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Sebab selepas itu menghadap pula Lee Goh Eng daripada parti DAP juga menyatakan bahawa dia kata bahawa soal ini memanggil parlimen dan sebagainya, parti DAP ikut saja. Tahu pun sebab itu sekarang ni kadang-kadang bila mereka mempertikaikan tentang kuasa Raja-Raja Melayu, saya marah. Bila kamu susah, kamu mengadu pada Agong kami. Sedangkan bila kamu kuasa, kamu tunjuk kamu pertikaikan istana dan sebagainya. Tahu pun sekarang ni, tahu nak masuk pun sembah. Ni kadang-kadang dia orang ni kan boleh bagi muka sangat pun kadang-kadang ni. Tapi macam mana pun kata Lee Goh Eng bahawa dia telah menyatakan pendirian DAP minta supaya parlimen disediakan. Lepas Lee Goh Eng, petangnya pula Mak Sabu juga menyatakan perkara yang sama. Cuma persoalan sekarang ni, kalaulah kerana itu Baginda Tuanku memanggil parti-parti politik, kita nak tanya pula di mana kedudukan Semburit Azmin Ali dengan Zuraidah. Cerita Dr. Mahathir tak ada cerita, tak nampak gambar pun.
Dan bagaimanapun saya difahamkan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO merupakan orang terakhir yang akan dipanggil sebelum baginda mengadakan live session dengan pemimpin daripada Sabah dan Sarawak. Itu kabarnya pada hari Jumaat ini Datuk Seri Zahid akan menghadap, dipanggil kita akan menghadap. Tapi katanya besar kemungkinan, saya dengar tadi, besar kemungkinan besok bahawa benda ni perlu disegerakan. Dalam keadaan begitu, cuma bila bertanya kedudukan PAS macam mana? PAS memang telah pun ditahkan menghadap, tetapi kerana kedudukan Tuan Guru Haji Hadi masih lagi menerima rawatan di IJN, maka beliau tidak dapat hadir. Tuanku pun faham. Tapi yang dipanggillah ketua-ketua parti saudara, ketua-ketua parti. Dia tak boleh hantar wakil, saya rasa tak ada. Timbalan Presiden pun tak boleh hantar parti. Sebab ini nak untuk menentukan pendirian parti itu sendiri. Dan 4 pemimpin parti utama, komponen gabungan politik di Sarawak, GPS, akan menghadap tuanku pada hari Isnin secara maya. Okey, itu kedudukan pemimpin-pemimpin sebab satu perbincangan khas. Ini kenyataan kenyataan resmi daripada Istana Negara. Itu satu perbincangan khas akan antara Raja-Raja Melayu akan diadakan pada 16 Jun. Itu hari Rabu. Malam kemarin saya dah bagi tahu dah. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fazil Samsudin, dalam satu kenyataannya hari ini, beliau mengaklumkan bahawa Istana Negara akan menganjurkan perbincangan khas. Ayatnya tu, perbincangan khas Raja-Raja Melayu pada 16 Jun 2021. Perbincangan yang akan diadakan di Istana Negara itu berkaitan usaha-usaha bagi memerangi penularan COVID-19 dan pelaksanaannya semasa tempoh darurat. Kena baca tu. Must read between the lines, saudara. Dalam keadaan beginilah saya merasakan bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin semakin rapuh. Jadi saya mula kira-kira sekarang ni kedudukannya UMNO ada 38 kursi, MCA ada 2 kursi, MIC ada 1 kursi, sini saja dah ada 41 kursi UMNO. PKR ada 35, PAN ada 11, DAP ada 42, PAS ada 18. Jadi kalau semua ni bercampur ada 147 kalau pembentukan kerajaan campuran. Tapi kalau tanpa DAP pun 147 tolak 42, tinggal lagi 105 campur dengan Sabah dan Sarawak, tak ada masalah, boleh tubuh kerajaan. Sebab GPS ada 18, warisan ada 8. Jadi 131 dah cukup lah untuk kita memimpin. Jadi dalam keadaan begini, siapakah yang akan diyakini mengikut perlembagaannya? Dulu Yang Maha Pertuan Agong boleh melantik siapa saja. Jadi macam mana kedudukan Tan Sri Muhyiddin? Sebab itu saya katakan dari dulu dah, sebulan dah beritahu, Tan Sri Muhyiddin sepatutnya dari sekarang ni eloklah jaga nama baik, letak jawatan sebelum tersingkir, sebelum Parlimen bersidang. Sebab Speaker pun telah buat kenyataan bahawa Dewan Parlimen akan bersidang. Memanglah Parlimen akan bersidang, tapi tempoh tarikhnya mesti sekurang-kurangnya notis 28 hari. Itu tak boleh nak dipendekkan. Notis 28 hari mesti dikeluarkan. Dan sekarang notis tak boleh dibuat sekarang lagi sehingga Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat. Majlis Raja-Raja Melayu mesyuarat pada 16 hari bulan. Jadi mungkin ketetapan dibuat, okey, mengadakan persidangan Parlimen, maka 28 hari daripada 16 hari bulan. Jadi 28 hari mana bulan balik ke Ogos jugalah. So, dalam keadaan begitu sekarang ni, bagi saya lah, pandangan saya, the best thing untuk jaga harga diri, maruah apa semua tu, berhentilah yang terbaik. Dalam keadaan sekarang ni, banyak orang bertanya dengan saya, kalau berhenti macam mana? Kalau berhenti macam mana? Jadi berhenti ni adalah calon Perdana Menteri. Dalam keadaan begini, saya cuba fikir, saya mengajak saya untuk melihat, memikirkan tentang satu ketika dua orang bercakap tentang teori Rahman. Teori Rahman ini bermula dengan Tengku Rahman, Rahman, Razak, Mahathir, Husin, Mahathir, kemudian Abdullah, lepas itu berakhir dengan Najib. Rahman. Selepas Rahman apa? Selepas Rahman tentulah Rahman Rahim, mesti R.
Jadi interval benda begitu ada berlaku kesongsangan. Itu yang 2M. Kerajaan 2M dulu Mahathir Musa lu songsang juga saya. Jangan lupa saya melihat ini pencerahan segala perbincangan mungkin ini tak ada fakta yang jelas. Tapi saya fikir tadi dulu kerajaan 2M yang goyak tu sebab Dr. Mahathir dengan Tun Musa Hitam, kerajaan 2M, kepimpinan melalui tauladan. Tapi sedangkan 2M ini adalah kerajaan yang songsang. Yang saya katakan songsang sebab minoriti menguasai majoriti. Kerana waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua, beliau adalah Perdana Menteri yang tidak mempunyai sokongan daripada partinya yang besar. Ada parti lain menguasai parti dia. Kemudian itu yang berlaku langkah Sheraton sebab songsang. Kemudian datang pula langkah Sheraton ini menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional, bertambah songsang lagi. Tasimuddin timbul macam-macam cerita, M juga. 2M. Jadi melakukan perlu interval untuk kita memulakan dengan rahim R. Mungkin ini jangan sedangkan ini saya cuba fikir tadi tu. Ini saja untuk mencerna. Ada beberapa nama yang saya nampak yang orang mengharapkan sangat. Okey. Calon yang paling popular hari ini saudara yang mendapat sokongan boleh dikatakan bila saja adakan survey warga netizen. Ini bukan rakyat saudara ya. Warga netizen. Warga netizen melihat bahawa mereka mahu Datuk Seri Najib kembali memimpin negara kerana 2M ini. Mahathir Muhyiddin ini hancur berai kehidupan rakyat. Sedangkan apa yang Datuk Najib dah buat, dah outline apa semua, cantik untuk rakyat. Kerajaan kepimpinan Datuk Seri Najib itu hebat waktu itu. Dengan PRIM dan sebagainya, bantuan ekonomi bagus apa semua. Tetapi masalah sekarang ni Datuk Seri Najib, kita itulah bahawa Dr. Mahathir berjaya membunuh personaliti Datuk Najib menggunakan mahkamah. Setelah diseret ke mahkamah dan beliau telah pun dijatuhkan ada 2 kes menanti Datuk Seri Najib. Pertama, kes SRC. Kedua, kes YMDB. Kemudian didapat satu lagi tentang Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ada 3 perkara. Jadi kalaulah memang netizen tak bila, saya tak tahu macam mana. Memang dari segi untuk mendapat pengampunan daripada Raja-Raja Melayu, beliau berhak dapat sebab beliau adalah antara orang kaya 4. Orang kaya 4 di negeri Pahang ini jangan main-main saudara. Dia Sultan, lepas tu Raja Muda, Tengku Kota, lepas tu Tengku Parlimen, lepas tu orang kaya 4. Mana dia adalah di kalangan istana. Tetapi dalam keadaan sekarang ini tak tahu macam mana. So saya melihat bahawa dalam apa keadaan pun Datuk Seri Najib perlu dibersihkan dahulu. Kalau tak nanti dari segi perundangan. Jadi no one is above the law. Ini negara hukum. Jadi sebab itu saya katakan Datuk Najib ni disingkirkan melalui perundangan oleh mereka-mereka yang memang saudara Wan Malimi Datuk Seri Najib terbaik. Saya tak nafikan. Tetapi nak buat macam mana keadaan? Jangan kita ikut perasaan saya. Ini bila kita bercakap soal negara, kita kena bercakap keabsahan seseorang itu melihat dari segi fakta. Saya bercakap dari segi fakta. How? Macam mana kita nak angkat Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri dalam keadaan sekarang? Kerana beliau masih lagi sedang menanti apakah keputusan Mahkamah Rayuan. Kalau Mahkamah Rayuan itu selesai mengatakan beliau tak bersalah, iaitu overrule yang dibuat oleh Mahkamah Terbaru itu, mana dia bersih dari SRC. Kemudian YMDB perlu ada pembersihan. Kemudian Lembaga Hasil Dalam Negeri. Inilah saya katakan, kalau orang bahasa pasar kita, ni nayam punya kes. Ini keadaannya memang sebenar. Kan? Memang ramai, banyak saya tengok dari survey dan sebagainya. Okay. Nah, kemudian selain daripada yang popular dalam internet adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini realiti. Kita kena terima realitinya. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim pengaruh dia masih lagi kuat di kalangan PKR. Warga PKR masih lagi intact dengan beliau. Beliau mendapat dukungan yang begitu padu di kalangan ahli. Cuma dan begitu juga beliau juga mendapat dukungan daripada parti-parti pembangkang yang lain dalam Pakatan Harapan. Tetapi saya dikabarkan bahawa sekarang ini berlaku satu pemberontakan, satu perpecahan yang agak ketara dalam Pakatan Harapan apabila Dr. Mahathir sudah masuk daun celah-celah. Sebab sekarang ini kepimpinan PAN bersama dengan DAP seolah-olah lebih mirip bersama dengan Dr. Mahathir. Dia kurang dengan Anwar.
Sebab itu timbul sekarang ni perbalahan antara pimpinan Parti Keadilan dengan DAP. Ini pun juga menimbulkan masalah. Dan mereka membuat cerita macam-macam lah, because begitu juga dengan aspek pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan diketengahkan, sebab beliau mendapat pengampunan direct begitu saja, tidak dibawa ke majlis pengampunan. Ini hidden. Sebab itu saya katakan ada orang-orang tertentu dia memang mereka tidak suka orang lain naik, dia nak bunuh karakter atau personality assassinations atau pembunuhan peribadi. Maka dalam keadaan begitu saya nampak bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim juga walaupun popular, walaupun punya kemampuan, melainkan dia kena diselamatkan dalam keadaan tertentu. So dua kandidat. So yang nak balik jadi Perdana Menterinya Dr. Mahathir Mohamad, sebab dia yakin bahawa DAP ada 42 kursi bersama dengan Mat Sabu 11 kursi. So 42 sama 11 dia ada 53 kursi. Dia punya geng dia ada 6 orang. So dia ada 56 kursi. Kabarnya ada juga ahli parlimen daripada UMNO yang tak dapat jawatan, minta jawatan dan sebagainya, sudah pun bersama-sama dengan Dr. Mahathir. Tapi kalau ini diambil kira balik, tidak mungkin beliau mendapat cukup bilangan. Tak dapat. Sebab itu mereka yakin kalau Seri Anwar Ibrahim pun tak cukup bilangan. Jadi menjadikan keadaan parlimen tergantung hang parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun hang parlimen. Sebab dia tidak dapat kondak sepenuhnya dari segi kumpulan ahli parlimen. Sekarang ni yang determinnya UMNO. Kemana UMNO nak bawa? Sedangkan dalam UMNO pula ada pula, macam saya katakan, bahawa adanya parasit dalam UMNO ni yang sanggup bersama dengan musuh. Sebab itu dalam keadaan sekarang ni Datuk Seri Zahid Hamidi, dalam keadaan sekarang ni boleh Datuk Seri Zahid Hamidi sebab beliau belum dibuktikan bersalah. Dia masih dibicarakan lagi. Tetapi apakah beliau mempunyai cukup sokongan? Kerana sekarang ini daripada 42 kursi yang ada sekarang ni, ada kalangan teman-temannya yang bersikap seperti enau dalam luka. Sebab mereka merasakan mereka lebih layak. Mereka juga bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Dalam keadaan begini, sudah ada deal bahawa dia tak dapat jadi Perdana Menteri pun mungkin dia akan menyorok di belakang Dr. Mahathir. Ini kemungkinan berlaku. Sebab itu saya memberi pencerahan ini supaya kita faham apa keadaan sebenarnya. Sebab itu sekarang ni kita ada kandidatnya Datuk Seri Najib, kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dr. Mahathir, kemudian Datuk Seri Zahid Hamidi. Datuk Seri Zahid Hamidi ini dia mendapat sokongan, tetapi di kalangan siapa? Sebab mereka yang dalam kumpulan sendiri pun kadang-kadang bersikap enau dalam luka. PAS dia masih lagi in the limbo. Ada kumpulan ini suka dengan Dr. Mahathir, itu terpulanglah kepada puak-puak yang dipimpin oleh seseorang. Saya tak boleh sebut nama lah secara. Dia memang dia mirip dari awal lagi dulu pun mereka nak ke Dr. Mahathir. Sebelum Dr. Mahathir menarik diri, setelah dia sedar bahawa dia tak cukup sokongan, itu buat tergantung dia tak jadi nak jadi Prime Minister waktu langkah Sheraton. Nah, itu selesai yang itu. Now Datuk Zahid Hamidi kedudukannya macam mana? Juga saya melihat kerana kedudukan kita tak ada. Saudara Yunus Yaakob, Dr. Mahathir ni betul-betul pengacau. Nampaknya begitulah keadaannya. Siapa lawan dengan dia, finish tu. Kerjakannya betul-betul. Anwar Ibrahim finish tu. Musa Hitam finish tu. Datuk Najib finish tu. Zahid Hamidi pun look like finish tu. Jadi PAS dalam keadaan ni kita tak boleh nak ni. Sebab hari ni pula buat kenyataan bahawa PAS bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Dan Tan Sri Muhyiddin pula kalau boleh nak pertahankan. Saya kata Tan Sri Muhyiddin dah tak ada dah. Benar memang tak ada lagi dapat sokongan. Buat macam mana pun, scheme of thing dia dah tak boleh bertahan. Sebab itu saya melihat ada last kali Idris yang mula tegur Razali Hamzah. Saya mungkin tak bersetuju dengan saya. Saya nak buat macam mana, anda tak bersetuju, terpulanglah pada anda. We must be agreed to disagree. Sebab bagi saya, apa yang ditulis oleh saudara Arifin Ismail. Ini saudara Arifin Ismail daripada Terengganu tak silap saya. Dia kata di waktu ini tidak ada pilihan yang terbaik. Jika Malaysia mahu pulih dari krisis politik, ekonomi dan COVID selain daripada yang mula tegur Razali Hamzah. Kerana semoga Allah merestuinya lah. Dia kata membuka pintu hidayah ke bawah duri yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Putra Agong dan Raja-Raja Melayu. Kerana pada pandangan dia kata pertama dia kata
Jika ODP tak kekalkan Muhyiddin dan sambung darurat, tak perlu ada pertemuan. Jadi artinya memang begitulah, sudah. Dah dekat lah dia Muhyiddin ni kena berhenti jawatan lah. Kedua, dia kata kalau nak lantik Anwar Ibrahim jadi PM, dah lama dah boleh lantik tu, kata dia. Ketiga, kalau nak lantik Tan Sri Muhyiddin semula, ini kadang tidak mungkin sama sekali. Jadi majoriti rakyat mahukan semula Datuk Seri Najib. Itu fakta. Majoriti rakyat kata Saudara Arifin Ismail, beliau juga adalah sebagai pengikut ataupun penganalisa dari jauh. Walaupun tidak terlibat di Kuala Lumpur, dia kata majoriti rakyat mahukan semula Datuk Seri Najib. Waktu ini amat mustahil berlaku kerana kes mahkamah belum selesai, macam saya katakan tadi. So, jadi dalam keadaan begini, saya agak bersetuju dengan pandangan saudara Dato' Zahid Ibrahim, bekas menteri di Jabatan Menteri yang menjaga hak erat undang-undang pada zaman era Tun Dr. Mahathir, era Pak Lah. Dia jadi Dato' Zahid dia kata veteran UMNO Tengku Zali Hamzah adalah individu yang terbaik, kata dia, untuk memimpin negara sebagai Perdana Menteri interim. Interim tu bukanlah kita kata interim, tapi sementara nak dipulihkan balik ekonomi. Macam saya katakan malam semalam, sebab dia kata bekas Menteri Undang-Undang itu berkata sebagai reaksi kepada laporan bahawa Yang Pertuan Agong akan menerima beberapa pemimpin parti politik menghadap secara berasingan. Dan dia kata sifat terpenting yang perlu dimiliki pimpinan negara sekarang adalah kepercayaan. Ada kuli mempunyainya, katanya. Jadi, sebab saya kata kalau Yang Mulia Tengku Razali, maka saya berkeyakinan sebahagian daripada pimpinan daripada DAP akan bersama. UMNO Pesir memanglah setengah daripada UMNO yang saya kata dia yang tak bersama dengan Datuk Zaid Hamidi tidak akan bersama dengan Yang Mulia Tengku Razali. Ini jelas, kena jelas saya. Cuma bezanya Datuk Zaid sebagai Presiden UMNO, beliau tak tahulah macam mana dengan DAP. Tapi Tengku Razali mungkin di AP 42 orang tu at least 20 ke 30 orang bersama dengan beliau. Sebab saya pernah bercakap, saya pernah berbual antaranya dengan orang macam Anthony Lok. Anthony Lok dia kata dia melihat bahawa kuat liberal man is Tengku Razali. Jamil dia kata kita fahamlah dalam DAP, kita tahu bahawa Tengku Razali ini mangsa pada percaturan, sebagaimana kena Datuk Najib, sebagaimana kena pada Zaid Hamidi, sebagaimana kena pada Datuk Anwar Ibrahim. Jadi mereka merasakan dalam keadaan sekarang ini yang bersih, yang tak ada apa, yang tak boleh nak dibawa, tak boleh dia nak disabitkan, tak boleh nak disait ke mahkamah, is oleh Tengku Razali. Saya lain semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia dah simpan standby. Kalau Agong membuat majlis geraja, merasakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat sokongan apa semua, mereka mengatakan memang salah Zolo Datuk Seri Anwar Ibrahim cara terbaik. Saya tak nafikan. Tetapi masalahnya sebab waktu beliau mendapat pengampunan. Dia pengampunan sebagai seseorang yang telah dijatuhkan hukuman dalam penjara, dia kena melalui majlis. Tapi sebab saya heran kenapa Dr. Mahathir tidak melalui majlis pengampunan. Kerana waktu itu beliau dah jadi Perdana Menteri dah. Sepatutnya dia dah buat panggil mesyuarat, dia dah panggil dah AG, dah panggil dengan hakim, okey, dan dia sebagai Perdana Menteri membuat representasi, jumpa Agong, tuanku, kita nak mengampunkan Datuk Anwar Ibrahim. Sepatutnya begitu. Sebab ini pengampunan Datuk Anwar Ibrahim is only a stroke of pen from the previous Agong, iaitu Pendiri Amat Mulia Sultan Kelantan tadi. Jadi ini menjadi pertikaian. Jadi kalau menjadi pertikaian begitu, jadi tak cantik lah kalau Perdana Menteri ni. Dan ini perlu dibersihkan sebenarnya. Ini sebab itu kita memerlukan seseorang yang perlu melakukan pembersihan. Seandainya Tengku Razali jadi Perdana Menteri, beliau terpaksa membersihkan situasi Datuk Seri Najib macam mana, Datuk Seri Anwar Ibrahim macam mana, Datuk Seri Zahid Hamidi macam mana, dan pimpinan-pimpinan Melayu. Dan saya teringat satu saja dia kata. Iaitu dia kata waktu 6 hari sebelum Allahyarham Tun Razak meninggal dunia, dia berbual di London dengan Tun Razak. Tun Razak kata dia balik nanti pertama sekali, kalau boleh kita nak bawa Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Selagi dia berada di luar UMNO, selagi itu susah dia kata untuk UMNO nak memerintah, dengan sebab dia ada pengaruh yang kuat. Dia khawatir Anwar Ibrahim menyertai PAS. Kalau Anwar Ibrahim masuk PAS, susah kita ni, dia kata. Yang kedua, dia kata dia nak membersihkan bahawa kesilapan, iaitu menuduh Dato' Harun di mahkamah dalam isu korupsi, sedangkan memang dia tahu tak berlaku begitu. Dan in the eyes of law,
Memanglah ada sebab waktu dia buat kelulusan itu, beliau sebagai Menteri Besar Selangor. Dan beliau adalah sebagai Menteri Besar Selangor, Exco Selangor meluluskan kelulusan untuk Hong Kong Shire Bank membangunkan menyatukan tanah mereka, bukan tanah milik kerajaan Selangor, tidak, nak dicantumkan kelulusan itu mendapat kelulusan Exco. Jadi atas itu, maka dulu parti UMNO tak ada duit. Mana-mana parti pun perlukan political fund. Jadi Hong Kong Shire Bank sudah pun bersetuju untuk menderma kepada UMNO Selangor. Kerana waktu itu Datuk Arun sebagai pengurusi UMNO Selangor. Jadi dikatakan ada macam vested interest, itu saja. Jadi dia kata pada Tengku Razali, dia kata, I nak bersihkan malu kita ni, dia kata, bahawa kita meletakkan, kita seret orang Melayu ke mahkamah, aib orang Melayu ni. Tengku Abdul Rahman pun tak buat begitu, dia kata. So ini yang pegangan pada Tengku Razali. Beliau akan berusaha untuk mencari jalan, untuk menjernihkan, supaya pemimpin-pemimpin Melayu ni tidak dilihat aib. Tapi era Tun Dr. Mahathir, lepas seorang kena. Sebab itu Tun Musa Hitam kata, saudara kena ingat kenyataan Tun Musa Hitam. Saya dengar apa kenyataan Tun Musa Hitam secara terbuka. Dia kata, saya tak berani nak lawan dengan Dr. Mahathir, dia kata. Kerana waktu itu dia sebagai Perdana Menteri. Kalau waktu itu saya lawan Dr. Mahathir, dia akan kata bahawa saya bersenggama dengan binatang pun, dia kata, dan orang akan percaya, dia kata. So that is a personality assassinations ataupun pembunuhan peribadi. Itu yang dimaksudkan oleh Tun Musa Hitam. Jadi saya tak tahulah macam mana keadaan apa yang dimaksud oleh Tun Musa Hitam. Jadi dia bermasalah dengan Musa Hitam, dia bermasalah dengan Anwar Ibrahim, dia bermasalah dengan Tun Sri Najib, dia bermasalah dengan Pak Lah, dia semua orang dia bergaduh. Dia start bermula bergaduhnya tu dengan Tun Sin On. Banyak orang tak tahu, ini sejarahnya saudara. Sebab dia memujuk supaya Allahyarham Selamat Palestin itu bapa angkat kepada Khairuddin, yang sekarang ni sebagai panglima dia tu, yang mahukan supaya Dr. Mahathir dilantik semula sebagai Perdana Menteri apa semua. Itu Selamat Palestin dia arah menantang Hussein On. Sebab itu saya hairan macam mana orang macam Syamuddin, bapa dah kena begitu pun masih lagi. Saya tak faham lah itu. Kalau saya anak Hussein On, saya kata I will never forgive you. I can forget, but I cannot forgive you. Or I can forgive, but I cannot forget what you have done to my father. Ini gambarannya saja. So dari keadaan sekarang ni, kalau yang orang mula Tengku Razali, dia beri peluang, maka pertama-tama sekali dia kena memulihkan ekonomi. Memang dalam keadaan ni yang berkemampuan untuk memulih suasana ekonomi yang kita lihat, tapi dia selalu kena ingat saudara, yang orang mula Tengku Razali ini bukan ada tongkat sakti. Beliau bukan ada tongkat sakti macam Nabi Allah Musa. Jadi begitu. Jadi besok nanti kena maki saya pula nanti. Dulu Datuk lah kata Tengku Razali ini berdasarkan pada dia punya track record. Dan beliau kena ingat bahawa Tengku Razali bukanlah satu orang yang boleh melakukan miracle. Ini saya kena bagi tahu awal supaya jangan saudara nanti orang kata hendak harapannya tinggi, tapi kalau tak ada keizinan Allah, suasana tak menentu dan sebagainya, ataupun lewat benda tu. Ini apa yang berlaku selepas rakyat kita belajar daripada apa berlaku yang dialami oleh Tan Sri Muhyiddin. Selepas 22 bulan rakyat tertekan hidup di bawah Pakatan Harapan, jadi berlaku langkah kajang. Okey, lepas tu UMNO pun setuju, PAS pun setuju melantik Tan Sri Muhyiddin menubuhkan kerajaan baru, ada menamakan Kerajaan Perikatan Nasional. Jangan lupa, waktu itu memanglah Tan Sri Muhyiddin dilihat sebagai orang terbaik. Orang bagi gelaran abah dan sebagainya. Dia berusaha lah waktu itu. Tetapi kerana dia naik melalui scheme of thing dia tu tak tahan lama. Dan kebetulan dia mendapat kalangan kabinet-kabinet dia, kabinet scheme of thing yang rapuh, akhirnya tak perform. Sebab itu saya kata 3-4 malam dulu, berikan pada saya mana kementerian yang dipimpin oleh menteri-menteri ini, sama ada daripada UMNO ke, daripada PAS ke, daripada PBM ke, yang nampak dilihat oleh rakyat perform. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin runtuh. Ini juga saudara jangan mengharapkan hujan yang lebat. Memang kita nampak ada awan dan sebagainya. Di samping kita berdoa, kita berusaha. Jadi saya beritahu saudara, jangan saudara mengatakan bahawa he can do miracles. Saya harus berpesan supaya kita tak kecewa. Dalam keadaan bercerita segalanya manis. Saya tidak mahu apa yang dialami oleh Tan Sri Muhyiddin
akan jadi juga begitu juga kalau saudara daripada orang pengikut dan mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Datuk Anwar Ibrahim juga tidak boleh melakukan miracle dalam keadaan ekonomi yang sekarang dah koyak rabak. Begitu juga Datuk Seri Najib, betul. Beliau mempunyai pemikiran yang baik sebab beliau juga adalah belajar ekonomi. Beliau ada pernah bertugas di bawah yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Memang bosku terbaik, orang suka. Tetapi dia cannot do miracle. Kalau dia nak jadi, nanti besok akhirnya anda akan maki dia balik macam mana kita maki Tan Sri Muhyiddin. Ini keadaannya. Memanglah kita tahu bahawa bosku dia tak berdendam. Tengku Razali pun tak berdendam. Tapi saya khawatir macam Anwar Ibrahim, aku rajang. Itu elemen itu ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Secara jangan lupa tu. Tapi Datuk Seri Najib tak ada. Saya lihatlah macam mana dia kalah. Saya bila hampir saya menitiskan air mata bila saya mendengar bahawa hinanya Datuk Seri Najib waktu malam dia kalah apa semua, dia dihalau keluar dari Sri Perdana. Begitulah mereka melayan seorang mantan Perdana Menteri. Buruk-buruk dia pun 9 tahun dia bekerja sebagai Perdana Menteri. Sebab itu saya tidak mahu supaya Tan Sri Muhyiddin dihalau begitu. Kita kalau boleh Tan Sri Muhyiddin lebih baik serahkan jawatan berdagung. Okay, I cannot prolong with this government. So saya dengan ini, parti dengan ini meletak jawatan. Supaya dikenal dalam sejarah cuma dia sebagai Perdana Menteri yang terpendek. Itu saja. Kita tak mahu pula ada macam balas dendam sebagainya. Dan orang yang tak berdendam bagi saya yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Memang dia tak ada dendam. Dia semua dia nak pulih. Semua orang baik pada dia. Cuma kekhawatiran saya, kita mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Kalau ini tidak tercapai, maka tiba-tiba nak maki dia nanti. Ini keadaannya. So kalau saya melihat yang terbaiknya kalau Datuk Muhammad Tengku Razali bersama dengan Datuk Seri Zahid, bersama dengan Datuk Seri Najib, bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, let us move to save the country dalam keadaan sekarang ni. Saya kata ini cukup dah, tak payah menteri-menteri cak-cak ayam ni tak payahlah. Mengambilkan boreh aja. Nah ini gambaran yang saya nampak lah. I might be wrong. Mungkin saya silap. Tapi sebagaimana saya kata awal tadi, we must agree to disagree. Saya berhak untuk memberi pandangan. Saudara berhak untuk menerima ataupun menolak pandangan saya. Dan sekarang ni kita itu yang ada. Kemudian dalam keadaan itu kita menanti. Bila ada pilihan raya umum nanti, baru kita cari pemimpin yang terbaik masa akan datang untuk memastikan negara kita ini dipimpin oleh warisan-warisan masa depan negara. Bagi kita sekarang ni kena jaga bahawa inilah permata yang kita miliki. Jagalah permata ini. Jangan sampai terlepas ke tangan orang lain. Ini kita berpayung di bawah duli yang Yang Tuanku dan kita mengharapkan sesuatu yang baik untuk negara kita. So kita sambung malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.